ataupun kita punya skop ataupun aspek-aspek yang kita rasa kita nak kaji. Okey, kita nak tahu. So biasanya kita guna list of question lah, senarai soalan okey yang related dengan kita punya skop kajian. Okey, dan interview guide ni lah yang akan memberi kita panduan apa soalan yang kita perlu tanya, apa yang kita nak dapatkan. Okey, jadi seperti yang dibincangkan dalam kelas lepas juga, dalam bila kita sebut tentang interview guide ni, tak semestinya awak follow sequence yang ada dekat dalam interview guide tu. Okey, mungkin tanya soalan ni, tengok sesuai pula tanya soalan berikutnya, boleh, tak ada masalah. Okey, sebab kalau kita tengok perbandingan antara structured interview yang digunakan dalam pendidikan kuantitatif dan juga dalam semi-structured ni, dia berbeza. Yang mana bila structured interview, biasanya dia akan follow the predetermined order. Soalan satu macam ni, so you have to follow the order yang ada dalam awak punya survey form tu, okay? Interview form. Okay. Tetapi dalam semi-structured ni dia tak jadi masalah. Okay. As long as awak ada guide, okay, yang membantu awak supaya tidak terlari pada skop kajian, itu sudah mencukupi. Okay, nak tanya soalan mana-mana dulu pun tak ada jadi masalah. Sebab kebiasaannya bila kita, katalah contoh, kita tanya soalan yang pertama, okay, dalam interview guide kita, soalan yang pertama kita tanya, kemudian jawapan dia tu macam untuk yang seterusnya mungkin kita rasa soalan yang paling bawah lagi sesuai. So tak ada masalah lah awak ambil yang mana satu. Sebab tujuan utama dibuat interview guide ni adalah supaya kita tidak terlari daripada kita punya skop kajian. Sebab dia nak steer kita supaya kita berada di landasan yang betul. Jangan kona-kona kan tiba-tiba pergi interview, nak interview pasal benda lain, tapi pergi bertanyakan tentang sesuatu yang lain. So itu akan menyebabkan masa kita terbuang macam tu je lah. So dapat sisi tak ada data yang sesuai dengan apa yang kita nak cari. Okay, so itu berkenaan dengan data collection. Okay, so interview specifically. Kemudian ada satu lagi yang berkaitan dengan focus group, okay, yang mana ini adalah kumpulan berfokus yang sangat organised, okay, yang diterajui oleh seorang moderator. Dan saya harap awak dah tengoklah video bagaimana cara sesuatu focus group itu dijalankan. Okay, video yang saya dah sediakan link tu, okay, mohon siapa yang tengok lagi, mohon tengoklah. Okay, sebab dekat situ kalau awak tengok video tu dan cuba bandingkan dengan flow yang ada dalam slide yang saya berikan tu, memang dia akan lebih kurang sama lah. Okay, so flow bermula daripada opening, daripada dia welcoming the participant sampailah kepada penutupan focus group tersebut. So ada opening question, okay, key question semua ada di situ. Bagaimana cara untuk dia conduct, how to moderate the focus group. Okay, ada yang seterusnya kita bincangkan berkenaan dengan pemerhatian, okay, yang mana ada 3 bentuk pemerhatian, naturalistic observation, okay, structured observation, dan juga participant observation. So ada 3 bentuk observation di situ. Okay, jadi hari ini kita dah dapatkan data dah kan, kononnya kita dah collect data, okay, awak dah jalankan interview, jalankan segala-galanya. Ya, ada data dah ada dengan awak. So apa yang berlaku seterusnya adalah kita akan jalankan analisis data. Okay, mari kita tengok hari ini bagaimana cara untuk nak jalankan data analisis. Okay. Okay, so boleh nampak yang saya share? Okay, analisis data kualitatif. Okay, so analisis data kualitatif, nama tahu bahasa Melayu hari ni, lega. Okay, usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data. So macam biasalah. So proses kita bekerja dengan data, okay, menganjurkannya dan memecahkannya kepada unit-unit yang terkawal.
Okey, mensintesiskannya, mencari pola, mencari apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari dan memutuskan apa yang akan apa yang akan diberitahu kepada orang lain. Okey, so ini adalah mengikut Bogdan dan Biklen 1982. So ini adalah apa yang dimaksudkan dengan analisis data. Okey, so analisis data adalah satu proses. Ingat, analisis data adalah satu proses. Proses yang mana yang sistematik dalam mengurus dan memaparkan hasil dapatan kajian dalam cara yang mudah difahami. So dia adalah satu proses yang sistematik. So bila kita dapatkan data, dia ada proses-proses tertentu yang sistematik yang perlu awak follow. Okey, sebab melalui proses yang sistematik tu kita boleh uruskan data kita. Okey, dan kita boleh paparkan hasil dapatan kajian dengan cara yang mudah difahami. Okey, sebab apa? Kalau kita bagi kita punya data secara raw macam tu, of course orang akan cakap apa dia ni nak cakap ni? Takkan aku nak kena baca sendiri, aku sendiri cari, baik tak ada buat research, dia kata. Kalau macam tu baik saya yang pergi dan buat research sendiri, lagi bagus sebab saya akan dapat tahu terus. Okey, so jadi kita nak urus data kita dan kita perlu keluarkan sesuatu yang orang mudah untuk fahami. Jadi analisis data akan melibatkan proses kita mengurus dan mensintesis data. Okey, mengkaji hasil dapatan serta menginterpretasi hasil dapatan kajian. Dia kata kita uruskan data, kita synthesize. Okey, so data-data yang kita ada kita perlu uruskan dan perlu synthesizekan. Okey, untuk kita mengkaji punya hasil dapatan dan untuk kita interpret. Okey, untuk kita ulas apa hasil dapatan kajian kita. So kalau kita tak jalankan analisis, okay, of course kita tak akan dapat tahu apa hasil kajian yang kita dapat. Betul tak? So kalau macam contoh sebelum ni awak buat kajian dalam kuantitatif sebagai contoh, awak bagi markah contoh markah self confident pelajar. Okay, so bagi dalam satu turutan yang let's say ada 30 responden, nak ambil. Nanti apa ni? Lepas tu kalau dalam kajian kualitatif macam ni, so awak bagi transkrip, katalah ni adalah skrip yang antara awak dengan responden awak. Dia kata awak interview, katalah berkaitan tanya interview responden. Apa yang awak tahu tentang analisis data kualitatif? Responden awak cerita, usaha yang dilakukan dalam kerja ni, kata-kata dia lah contoh. Okay, so nanti bila awak masukkan dalam awak punya research, kalau tak berlaku analisis macam ni, tak berlaku analisis, of course dia kata apa yang awak cuba sampaikan. Susah ni, saya tak faham apa yang nak ceritakan. Okay, so that's why kita perlukan kepada analisis. Okay, yang mana ia melibatkan proses kita nak urus data kita dan kita nak sintesiskan data supaya ia memudahkan kita untuk kita nak interpret dan sampaikan apa yang kita dapat, apa hasil kajian kita kepada kita punya audience lah. So analisis data dia adalah satu proses. Proses yang mana yang sistematik dalam mengurus dan memaparkan hasil kajian. So ini adalah pendekatan dan kaedah menganalisis yang mana secara umumnya dia melibatkan kepada proses kita menyaring data dan persembahan data dan juga penulisan kesimpulan ataupun verifikasi. Dan awak perlu ingat, dalam pendidikan kualitatif, proses kita menganalisis data boleh dilakukan secara berterusan sepanjang proses penyelidikan. Saya ada tekankan sebelum ni yang mana proses data analisis, proses data collection dan data analisis boleh berlaku simultaneously. Maksudnya awak boleh collect data, dapatkan data dan pada masa yang sama awak boleh terus analyse. Tak perlu tunggu kepada penghujung cerita baru boleh analisis. Dan memang kaedah ni berbeza dengan kajian kuantitatif. Kalau sebelum ni untuk kajian kuantitatif awak perlu collect data, let's say awak perlukan daripada 30 responden. So 30 responden tu kena complete dulu, dapatkan cukup 30 responden barulah boleh at the end jalankan analisis. Tetapi dalam kajian kualitatif, awak boleh buat data collection dan terus boleh analyse apa yang ada dengan awak. Sebab tu dia kata dia proses penganalisis data kualitatif ni berlaku berterusan sepanjang proses penyelidikan.
Okey, dan saya terangkan tadi, ini adalah proses umum. Okey, dalam proses kita menganalisis data kualitatif yang mana melibatkan 3 aktiviti ni lah. Satu, penyaringan data atau data reduction. Yang kedua, persembahan data atau data display. Dan ketiga adalah penulisan kesimpulan dan ataupun verifikasi. Okey, macam mana proses penyaringan data? Okey, proses penyaringan data adalah usaha untuk mengurangkan jumlah data dengan memilih dan mengasingkan data yang kurang relevan. So, sebelum saya terbabas lebih jauh, terbabas. Okey, sebenarnya mungkin awak tertanya-tanya macam mana nak tahu nak kurangkan jumlah data. Okey, sebelum berlakunya proses data analisis ni, okey, langkah pertama apa yang perlu lakukan adalah proses transkripsi. Okey, proses melakukan transcription terhadap data yang kita dapatlah sama proses saja. Okey, contoh kita ambil dalam interview. So, proses interview tu okey, berdasarkan pada apa yang awak tulis dan juga berdasarkan kepada rakaman yang dijalankan. Okey, so awak boleh transcribe data tersebut. So saya masuk dulu ni, nanti baru kita patah balik kepada transcription tu. Okay, so kita nak kurangkan jumlah data dengan memilih dan menghasilkan data yang kurang relevan. Okay, so kita perlu pilih data yang hanya relevan dengan kita punya kajian. So kita asingkan data yang kurang relevan tu sebab kita akan fokus kepada data yang sangat relevan dulu. Okay, jadi aktiviti meringkaskan, penyaringan data ni adalah aktiviti kita nak meringkaskan, memilih, buang dan menyusun data dalam bentuk tertentu dilakukan untuk menjadikan data lebih berfokus bagi membantu proses membuat keputusan. Okey, data yang kita dapat kita kena saring dululah. Okey, dan proses penyaringan data boleh dilakukan secara berterusan sepanjang proses pelaksanaan penyelidikan. Tengok, sebelum, semasa dan selepas proses mengumpul data. Okey, so data-data yang kurang relevan asingkan ke tepi. Okey, fokus kepada data yang relevan. Kita perlu saring data jugalah, tengok kepada keperluan kita. Tengok kadang-kadang kan ada yang apa yang diceritakan tu, okey, apa yang kita dapat tu tak semestinya ada kaitan dengan kajian kita 100%. So perlu saring data. Okey, yang mana bahagian paling penting dalam pengekodan dan bahagian dalam penyaringan data adalah pengekodan data. Okey, data coding. Okay, yang mana proses ini melibatkan kita membaca transkripsi untuk menentukan pola atau tema. Okey, yang kedua kita menulis ayat sebagai kod kategori untuk mewakili pola ataupun topik tersebut. Okey, so biasanya kod ni kita gunakan perkataan ataupun frasa. Okey, yang berkaitan dengan ayat ataupun yang diceritakan oleh responden. Dan kita menyenaraikan kategori mengikut abjad atau nombor. Okey, dan kita membaca keseluruhan data dan memberikan tanda sebagai bagi setiap unit. So kena baca keseluruhan data tu. Okey, maksudnya bacalah apa yang diceritakan tu, nanti kita akan tandakan, kita akan bagi kod untuk setiap unit tu. Kemudian kita menguruskan data dengan cara mengasingkan unit-unit mengikut kategori dan masukkannya ke dalam fail menggunakan komputer. Kita guna komputer untuk memudahkan kerja lah. Dan membina kod pola untuk mengenal pasti tema atau keterangan yang muncul. Okey, so contoh dia macam ni. Kita dapatkan, katalah ni data kita kan, awak dapat. Bahagian paling penting apa yang dengan data, proses melibatkan aktiviti. So, awak perlu baca transkripsi ni habis kan. Okey, kemudian awak akan tentukan untuk setiap baris-baris baik-baik kata dia tu, okey, apa dia punya kod yang akan diletakkan pada hujung, okey, setiap baris tu. So kod itu ditandakan dengan menggunakan perkataan ataupun frasa yang berkaitan dengan apa yang diceritakan. Contoh proses ini melibatkan aktiviti. Okey, so kod dia kat sini katalah ayat tu adalah, okey, untuk yang satu tu proses ini melibatkan aktiviti. Mungkin kat situ tak ada apa cerita, tu mungkin boleh dibuanglah, diasingkan. Okey, membaca transkripsi untuk menentukan pola, tema atau topik. So contoh kod dia membaca. Okey, menulis ayat sebagai kod kategori
untuk mewakili pola atau topik. So kod dia contoh menulis pula. Nombor 3 menyenaraikan kategori. Yang menyenarai tu mungkin kita menulis jugalah. So kod dia menulis lagi. Membaca keseluruhan data dan memberikan tanda isyarat, tanda bagi setiap unit. Yang ni membaca pula kod dia. Okay? So kemudian nanti bagaimana kita nak uruskan data, kita uruskan dengan cara kita asingkan mengikut kategori yang kita dah kod-kodkan tadi. So itu akan memudahkan kita. Okay, so secara umumnya ada 3 proses coding. Okay, 3 proses coding. Okay, yang pertama adalah open coding. Okay, open coding ini secara terbuka. Tadi yang saya bagi tahu, setiap kod tu, setiap barisan tu apa kod dia. Kemudian yang kedua adalah axial coding. Cuba membina kategori daripada kod-kod tersebut. Kod-kod tadi kita akan daripada kod yang kita keluar membaca, menulis, proses apa tu, kita akan categorizekan kod-kod tersebut ke dalam kategori yang dipanggil sebagai axial coding. Okey, nampak ke tak nampak? Nanti kita tengok je lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah selective coding. Kod-kod, pilih kod-kod dengan kategori yang hanya boleh memberi makna atau tafsiran cerita. So maksudnya kita punya selective coding ni yang stage yang ketiga lah, proses yang ketiga tu, proses coding yang ketiga. So dia akan bermula pada open coding. Okay. Ni macam contoh saya bagi yang tadi ni kan, yang setiap barisan ni ada kod dia tertentu. So daripada kod tu akan pergi kepada, kita kategorikan kod tersebut kepada proses seterusnya yang dinamakan sebagai axial coding. So axial coding tu keluarlah katalah kod dekat situ, waktu baca-baca menulis, lepas tu membaca, kategori menulis, kategori membaca, keluarlah kategori kat situ, kategori bercerita sebagai contoh. So ada contohlah kata kita ada tiga kod di situ. Okay, so itu adalah axial coding. Kemudian daripada kategori tersebut kita akan gunakan selective coding, yang mana yang itu akan membawa kepada penghasilan kita punya tema lah. Okay, maksudnya yang ketiga tu, contohlah tiga-tiga kod tu mungkin tema dia adalah tiga-tiga action coding tadi, kategori tu boleh ditemakan sebagai proses sebagai contoh. Mungkin ada kod-kod lain yang awak kategorikan yang akan membentuk benda lain pula. Yang tadi contoh proses. Yang kedua adalah pelaksanaan sebagai contoh. Okay. So itu contoh yang akan bermula daripada proses kita buat selective coding, initial coding, kemudian masuk pada action coding dan juga kepada selective coding. So harap jelaslah penerangannya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya balik, boleh interrupt di sini. Okey. Kemudian bila kita selesai proses coding semua tu, so kita dah keluarkan tema tu, okay, kita akan persembahkan kita punya data atau dipanggil sebagai data display. Okay, ini ada cara sistematik yang paling jelas untuk memaparkan data agar mudah difahami. Okay, data harus dipersembahkan secara tersusun dan padat serta menjelaskan keputusan yang dibuat. Persembahan data boleh dilakukan dengan menggunakan perkataan, metrik, graf, carta, jadual dan huraian. So boleh gunakan perkataan yang mana cerita kan, cerita gitu. Huraian pun sama juga, awak menguraikan tentang sesuatu dapatan tu. Okay. Boleh guna graf, boleh guna carta, jadual. Okay. So tak menjadi masalah. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Okey, yang ketiga, adalah proses penulisan kesimpulan ataupun verifikasi. Okey, yang mana proses kita menganalisis data dilakukan membolehkan kita untuk membina kesimpulan tentang persoalan kajian kita tadi. Okey, contoh kita nak tahu apakah proses yang berlaku dalam analisis data tadi. So persoalan dia, apakah proses dalam analisis data tadi. So kita pun dapat dapatlah menjawab persoalan kajian kita tadi. Antara proses yang kita dapat dalam tadi berdasarkan data yang kita dapat,
Okey, so kita boleh tulis kesimpulan yang untuk menjawab soalan tadi, apakah proses yang terlibat dalam proses pengumpulan data sebagai contoh, analisis data? So jawapannya adalah yang pertama awak dapatlah tema proses, tema menganalisis, tema bercerita sebagai contoh. So awak boleh buat kesimpulan untuk awak punya persoalan kajian tadi. So dapat jawapan dia tu, itulah kesimpulannya tentang apa yang awak nak tahu. Bagaimana menjamin kesahan? Bagi menjamin kesahan, kesimpulan yang dimediam mesti disokong dengan bukti-bukti daripada data. So perlu kepada bukti-bukti daripada data. Sebab tu awak tengok kalau dalam kajian kualitatif kan biasanya dia kata contohlah salah satu faktor salah satu bentuk faktor lah, saya ambil faktor senang. Salah satu faktor perceraian dalam kalangan apa ni, takkan remaja kan, dalam kalangan yang berkahwin dalam usia muda sebagai contoh. Faktor dia sebagai contoh, faktor yang pertama adalah faktor keuangan. So nanti perlu sokong daripada bukti data. Contoh faktor keuangan telah mempengaruhi salah satu faktor yang menyebabkan orang bercerai. Lepas tu awak pun bagi tahulah contoh responden yang pertama kata macam mana. Apa yang berkaitan, apa kata-kata dia yang berkaitan dengan kajian apa yang awak nak tahu tadi, isu perceraian tu. Contoh dia kata masalah kewangan. So dia kata memang masalah kewangan sebab saya memang tak kerja ke apa ke, so menyebabkan tak ada duit. So tu kata-kata dari responden lah. Tu ada bukti kepada nak ceritakan yang bukti daripada dapatan awak kata salah satu faktornya adalah keuangan. So jadi kita perlu sokong melalui data lah. So responden kata macam ni, responden A kata macam ni, responden B pun kata benda yang sama, ataupun apa-apalah. So kita perlu buktikan dengan menggunakan data kita. Data bukti perlu ambil daripada data kita. Bukan kita kata saja, bukan kita simpulkan saja, tetapi berasaskan kepada apa yang kita dapat. Untuk itu beberapa langkah seperti meneliti hubungan antara data, menyemak kesahan melalui bukti yang menyokong dapatan, mencari bukti yang tidak selaras dengan dapatan, mempertimbangkan perspektif alternatif iaitu pemahaman yang diperoleh daripada kajian, menyemak silang dengan perspektif responden atau rakan penyelidik lain perlu dilakukan. So kita perlu teliti data kita, perlu semak, perlu cross check. Supaya kita tidak menyesatkan orang lain dan tidak menyesatkan diri sendiri. Dan apa yang kita laporkan adalah sesuatu yang sah. So secara asasnya ingatlah ada 3. Saya dah bagi cantik-cantik dah ni. Cantik lah sekira. Cantik juga lah. Ada colour-colour sikit. So ada 3 benda ni. Ingat warna dengan anak panah ni. Saring data. Kemudian dah settle. Kemudian kita perlu display dan juga kita perlu buat penulisan kesimpulan ataupun verifikasi. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Doktor? Ya. Saya nak tanya, kalau dengar ke? Dengar, ya, sila. Kalau ada setengah kajian tu yang melibatkan contoh dia tulis menggunakan pendekatan kajian deskriptif kualitatif tu lebih kurang macam analisis data ni ke? Deskriptif kualitatif, ya, lebih kurang sama lah. Tu analisis data mungkin ni. Boleh bagi contoh tak macam mana dia buat di situ? Maksudnya dia macam dia meneroka kesan cyberbully macam tu lah. Lepas tu dia gunakan dia banyak gunakan sorotan literature yang kajian-kajian lepas lah. Dia sokong Kajian macam lepas. macam tu lah kan? Macam itulah. Means untuk assignment tu dia boleh diterima lah kan? Boleh, tak ada masalah. Okay, terima kasih Doktor. As long as macam tadi dia ceritakan tentang pengalaman responden kan berkenaan dengan apa? Cyberbully. Ya. As long as dia biasanya kalau kajian kualitatif ni memang ceritanya adalah kalau nak senang tengok dia biasanya dia akan cerita.
Dan ada juga kadang-kadang dia menggunakan teknik which is yang lebih boleh saya katakan advance ataupun yang terkini lah. Kita panggil kalau ada terpernah dengar sebelum ni quantifying kualitatif. Okey, yang mana data tu kita dapat, kajian kita adalah kajian kualitatif. Okey, dan kita quantify kan. Contoh kita kata berapa orang yang kata faktor faktor berapa persen atau berapa orang yang kata contoh faktor perceraian tu disebabkan oleh kewangan tadi. So itu quantifying kualitatif. So ada lagi yang lebih advance lah. Instead of awak find out only the factor kat situ, okay, pada masa yang sama awak boleh tahu juga ramai tak yang kata, ada tak ramai lagi yang kata, berapa ramai yang kata kewangan adalah salah satu faktor perceraian. Tu kita panggil quantifying kualitatif. Kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan quantifying kualitatif, boleh rujuk Dr. Ezdiani. Dia punya research, PhD research dia dulu berkenaan dengan, dia buat, dia menggunakan lebih kurang macam itulah, quantifying kualitatif. Dia lebih kepada, dia tidak ikut kepada conventional punya kualitatif, which is cerita dan cerita. So kalau sebut kualitatif ni memang bagi yang tak berminat nombor, so boleh pergi pada kualitatif. Tetapi teknik yang lebih advance dan canggih ni dan lebih moden, okay, kita boleh quantify dia punya kualitatif. Okay. So tadi yang secara general. Okay. So ni kita masuk kepada peringkat yang lebih detail. Okay, mana ni peringkat-peringkat dalam menganalisis data kualitatif. So kita kita take 5 dulu. Okay, so kita sambung kejap lagi.